Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyusirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Bismillahirrahmanirrahim. La yadhurru ma'a ismihi shay'un fil ard wa la fis samaa'i wa huwas samii'ul 'alim. Wa qur rabbi zidni 'ilma. Allah Subhanahu wa taala berfirman melalui ayat Toha, surah Toha ayat 114, dan berdoalah dengan berkata, wahai Tuhanku, tambahlah ilmuku. Wahai Tuhanku, tambahlah ilmuku. Kita mulakan majlis kita pada pagi ini. Kita bersyukur kepada Allah dapat kita bersama dalam program belajar bahasa Arab, memahami Al-Quran. Kita minta Ustaz Farid baca doa dululah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. الحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال أهل النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Amin, amin, amin. Izinkan saya baca satu hadis dari Utsman Ibni Affan, hadis riwayat Tirmizi. Ia meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pendek saja hadis dia. Yang terbaik di antara kamu adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Ya. Yang terbaik di antara kamu adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Jadi kita selalu kita baca Al-Quran, sekarang kita belajar maknanya. Jadi hadis ini mengatakan adalah kita golongan yang terbaik jika kita usahakan apa yang kita belajar setiap hari. Jangan tunggu kita dah nak jadi ustazah nanti 5 tahun 4 tahun nak lama ni jadi ustaz baru kita nak mengajar. Sekarang ni kita belajar terus kita ni. Kerana nak pandai bahasa Arab ni kita kena praktik. Kita kena praktik, kita kena berdoa. Kita kena setiap masa berdisiplin betul-betul. Kita tambahkan kosakata, tambahkan perbendaharaan perkataan-perkataan Arab ini. Jadi jangan lupalah kita tekankan kita tekankan butang share agar semua dapat bersama-sama berkongsi dalam pengajian kita belajar bahasa Arab Al-Quran, yang mana kita sedang berbincang mengenai buku yang disusun oleh Dr. Wan Rosli Wan Ahmad, seorang pensyarah kanan daripada Universiti Islam Antarabangsa, Teknik Faham dan Hadam Kata Dasar Al-Quran. Jadi tuan-tuan, puan-puan, sangat mustahak kita membeli buku ini. Walaupun sekarang ni sirinya siri 27, tapi sebenarnya kaedah daripada bahagian pertama itu baru kita masuk ke kaedah yang keempat. Kita ulang balik. Jadi tidak rugi, jangan fikir dah banyak, dah jauh dah, tidak. Kita ulang patah balik supaya semua beginners boleh faham. Jadi cubalah dapatkan buku ini
Mungkin ada rasa mahal. Kita duk makan nasi Arab satu pinggan berapa ringgit. Kan? Nasi itu habis, hilang setiap hari. Kita kena buang dia balik. Tapi buku ni kita tak boleh buang. Anak-anak kita, keluarga kita boleh share. Kita boleh share semua. Jadi kita kena korban. Nak dapat ilmu, kena korban. Nak mendapat kejayaan dalam penghidupan ini, Masya Allah, mestilah kita lakukan pengorbanan. Dapatkanlah buku ini kerana Ustaz Dr. Warusli telah mencetak banyak. Jadi diharapkan kita bersama-sama kita dapat mengharungi pengajian ini dengan adanya buku. Kerana sebahagian daripada buku ini semuanya adalah kamus. Kamus perkataan-perkataan yang ada di dalam Al-Quran. Sebaruh daripada buku ini semuanya kamus. Tak perlu kita nak pergi cari kamus lagi. Semuanya perkataan-perkataan Al-Quran ada dalam ini. Sangatlah mustahak kita membelikan buku ini. Dengan tidak melengahkan masa lagi, majlis menjemput. Kita menjemput Ustaz Angah lah untuk masuk ke bahagian kedua, kamus kata dasar Al-Quran. Muka surat berapa kali ini Ustaz? 146. Ya. Sila Ustaz, 146. Siapa yang ada buku sangatlah mustahak. Kita belajar kata-kata ni tak banyak. Mungkin dia akan ambil kata dasar dalam 4 nanti 4 dia ambil 4 dia kata dasar. Jadi di bawah kata dasar itu ada perkataan-perkataan. Setiap perkataan-perkataan ini mestilah kita hafal setiap hari. Sangat mustahak kita kena hafal, ya, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da amma ba'd. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Tuan-tuan, puan-puan, pelajar-pelajar yang ada di rumah yang sedang menyaksikan live kita pada pagi hari ini, insya-Allah hari ini kita akan teruskan kamus kata dasar kita, yang mana pada pagi hari ini kita sudah masuk pada muka surah ke-146 pada huruf za. Jadi ada nampak sedikit unik ya pada huruf za ini. Kenapa unik sikit? Kerana pada huruf za rupanya hanya disenaraikan satu muka surat saja. Bermakna memang huruf za ini sangat sedikit. Ada satu muka surat saja, yang mana dalam satu muka surah itu ada yang dikodkan dengan 4 ba, 3 ba dan 1 ba. Bermakna tak banyak untuk huruf za yang mesti tuan-tuan puan-puan kuasai, ya. Hanya ada 4 saja kata yang akan kita kuasai pada pagi hari ini, dan itu akan menyelesaikan semua pada huruf za. Jadi huruf za ini tak banyak, ya. Okey. Tanpa melengahkan masa, kita mulai pada muka surat ke-146 dengan huruf za, lam dan lam. Huruf za, lam, lam. Jadi tuan-tuan puan-puan, kalau ada huruf belakang yang sama, ini kesnya pada huruf za, lam, lam, fiilnya mestilah dia menggunakan syabdu. Itu dah biasa dah tu. Misalnya ada huruf za, la. Sekarang fiilnya yang digunakan adalah zalla yazallu. Itu memang kaedah dalam bahasa Arab. Kalau ada huruf yang sama, dia dibantu dengan syabdu. Zalla yazallu, bermakna berterusan atau menjadi. Berarti ini wazan yang digunakan apa yang telah dijelaskan oleh Ustaz Agung semalam, berarti fa'ala yaf'alu, zalla yazallu. Lepas tu ada zallala. Zallala. Berarti ini menggunakan wazan apa? Berarti dia menggunakan wazan fa'ala. Fa'ala, mudhari' dia apa? Yufa'ilu. Di sini berarti zallala yuzallilu. Okey. Bermakna meneduhkan. Okey. Lepas tu ada kata terbitannya iaitu zillun, jamaknya zilalun. Ini bayang, ya, bermakna bayang. Lepas tu ada kata-kata zalilun. Zalilun, yang memberi teduhan. Lepas tu ada kata-kata zullatun, jamaknya zulalun. Bermakna
kemah ya, atau teduhan. Misalnya di dalam surah Al-Baqarah kita akan jumpai di agak ke bawah sikit bagian bawahnya, wa zallalna 'alaikumul ghamama wa anzalna 'alaikumul manna wassalwa. Wa zallalna. Wa zallalna ini diambil daripada kata-kata zallala. Wa zallalna. Wa zallalna 'alaikumul ghamama. Wa zallalna 'alaikumul ghamama, dan kami meneduhkan kamu semua dengan naungan awan. Wa zallalna, meneduhkan. Lepas tu misalnya ada pada surah Al-Baqarah juga. Hum wa azwajuhum fi zilalin 'alal araiki muttaqiun. Ini pada surah Yasin ya. Ada surah pada surah Yasin. Hum wa azwajuhum fi zilalin. Zilalin, dia menggunakan kata-kata zilalin. Hum wa azwajuhum fi zilalin 'alal araiki muttaqiun. Itu dia menggunakan dengan kata-kata zilal. Lepas tu ada juga dia menggunakan kata-kata zalil. Ada dalam Al-Quran misalnya pada ayat la zalilin wa la yughni minal lahab. Itu dia. La zalilin wala yughni minal lahab. Dia menggunakan kata-kata zalil. Jadi tuan-tuan perempuan, memang banyak akan kita jumpai dengan kata-kata huruf za, lam dan lam ini. Jadi kita tak senaraikan semua ayat Al-Quran yang mengandung kata dengan unsur huruf za, lam dan lam. Jadi kebanyakan dia memang bermakna meneduhkan ya, untuk meneduhkan. Lepas tu kita teruskan di bawahnya ada huruf za, lam dan mim. Za, lam dan mim. Za, lam dan mim ini fiilnya adalah zalama yazlimu. Zalama yazlimu. Berarti wazan yang digunakan adalah fa'ala, mudhari'nya yaf'ilu. Ini yang 3 huruf. Fa'ala yaf'ilu, zalama yazlimu bermakna menzalimi. Lepas tu ada kata terbitannya zulmun. Zulmun, kezaliman. Azlama. Azlama ini bergelap. Azlama. Azlama ini berarti dia ikut wazan apa? Dia ikut wazan af'ala. Tambahan 1 huruf. Mudhari' dia apa? Af'ala yuf'ilu. Berarti azlama yuzlimu. Kalau mudhari'nya berarti yuzlimu. Lepas tu ada kata-kata zulumatun. Ini kata-kata yang selalu kita jumpai di dalam Al-Quran. Kata-kata zulumat. Zulumat. Bermakna apa? Kegelapan. Misalnya di dalam Al-Baqarah. Kita selalu baca, kita selalu dengar misalnya. Yakadul barqu yakhtafu absarahum. Kullama adha'a lahum masyaw fi. Wa idha azlama alaihim qamu. Wa idha azlama alaihim qamu. Ini menggunakan kata-kata azlama. Lepas tu ada lagi misalnya masaluhum kamasalil ladzi istawqada nara falamma adha'at ma hawlahu dhahaballahu binurihim wa tarakahum fi zulumat. Itu dia. Ada kata-kata dengan menggunakan kata-kata zulumat. Ini apa namanya? Banyak akan kita jumpai kata-kata dengan huruf zalama ini dengan menggunakan fi'il mudhari', dengan menggunakan kata-kata yazlimun. Yazlimun ini bermakna menzalimi. Banyak ya bermakna yazlimun. Diambil dari apa? Fi'il mudhari'nya. Zalama yazlimu. Okey, mungkin tuan-tuan perempuan boleh tengok dalam Al-Quran apalagi ayat-ayat yang mengandung unsur huruf za, lam dan mim. Sangat banyak karena di sini dikodkan dengan 4 ba. Kita hanya senaraikan beberapa ayat Al-Quran saja yang mengandung unsur ayat yang mengandung unsur huruf za, lam dan mim. Boleh tuan-tuan perempuan ada masa nanti boleh tuan-tuan perempuan cari sendiri nanti di rumah dengan mengandung unsur huruf za, lam dan mim ini. Baik, kita teruskan pada huruf za, nun dan nun. Ini ada huruf yang sama lagi di belakang.
za, nun dan nun. Bermakna fiilnya nanti akan menggunakan syabdu juga. Kalau kita tengok di sini, za, nun dan nun ini fiilnya adalah zanna yazunnu. Ini ada syabdu belakang. Zanna yazunnu bermakna menyangka. Tetapi tuan-tuan puan-puan, tidak juga semua di dalam Al-Quran dia mengandung makna menyangka. Ya Ustaz Farid ya? Ada juga meyakini Ustaz ya. Zanna itu yakin kan? Ada juga nanti kita akan jumpai ayat Al-Quran yang mengandung zanna yazunnu ini dia bermakna meyakin, bukan nyangka. Okey? Sekarang kita tengok ada isimnya adalah zannun. Zannun ini bermakna sangkaan lah. Ini adalah isim dia. Jamaknya zunun, ya, sangkaan-sangkaan. Dalam Al-Quran misalnya kita jumpai ala yazunnu ulaika annahum mab'utsun. Ala yazunnu. Ini dia. Ini memang menyangka maknanya. Tidakkah dia menyangka, mereka menyangka ala yazunnu ulaika annahum mab'utsun. Tidakkah mereka menyangka bahwa mereka akan dibangkitkan. Lepas tu misalnya yang mengandung makna yakin apa? Misalnya kita pada surah Al-Baqarah misalnya. Allazina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Ini bukan bermakna menyangka. Ini bermakna yakin. Yaitu orang-orang yang yakin bahwasanya ada pertemuan dengan Tuhan mereka. Ini bukan bermakna menyangka. Ini adalah di dalam Al-Quran diterjemahkan dia bermakna meyakini, bukan menyangka. Karena memang zonna ini dia memang masuk kepada Al-Baqarah. Allazina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Okey. Lepas tu misalnya banyak lagi ayat yang mengandung unsur kata-kata zanna yazunnu. Akan tuan-tuan puan-puan jumpai. Kenapa? Karena memang di dalam kamus ini ada dengan 3 ba. 3 ba bermakna akan selalu kita jumpai dalam Al-Quran. Baik tuan-tuan dan puan-puan, kita dengarkan tambahan daripada Ustaz Farid mengenai dengan huruf za, nun dan nun ini. Dipersilakan Ustaz. Jadi mengenai dengan zanna ni, dia ada cara untuk kita faham dengan cara yang lebih mudah lah. Kita katakan zanna untuk orang dinisbahkan kepada orang kafir, maka maknanya sangkaan. Zanna diletakkan, dinisbahkan kepada orang Islam, maknanya yakin. Contoh Ustaz Anggah baca tadi, alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Sebelum tu ayat apa? Iaitu mengenai wasta'inu bis-sabri was-salah. Mintalah pertolongan dengan sabar dan salat. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Solat tu berat melainkan orang yang khusyuk. Siapa orang yang khusyuk? Alladzina yadhunnu. Orang yang khusyuk iaitu orang yang meyakini. Dhanna untuk dinisbahkan kepada orang khusyuk, orang yang beriman, orang Islam, maknanya yakin. Kalau zanna untuk dinisbahkan kepada orang kafir, bermakna sangkaan, menyangka. Okey, itu dari sudut tafsir lah, perspektif tafsir. Tapi kalau kita lihat dari sudut fiqh pula dia lain. Dia ada yang kita panggil dia syak. Syak ni maknanya ragu-ragu, was-was 50-50. Ada dipanggil waham. Waham ni bawah tu 25%, 20% waham. Wawhamim. Ada dipanggil zon. Zon ni dalam ilmu usul fiqh ataupun fiqh, kita panggil dia bawah pada yakin. Mungkin 80%, mungkin 90%. Jadi zon ni banyak main peranan tau. Zon ni dalam hukum banyak main peranan. Bukan dari segi tafsir lah. Tafsir yang saya bagi tahu tadi. Dari sudut tafsir, kita lihat kalau
dinisbahkan kepada orang kafir bermakna sangkaan, menyangka. Kalau dinisbahkan kepada orang Islam maknanya meyakini. Tapi zon ni dalam perspektif hukum, fiqh, dia banyak juga membantu dalam hukum, membantu untuk support, menyokong hukum. Tapi dia tak boleh mengisbatkan. Boleh dia maksud sebagai iddiam. Iddiam ni maksudnya menyokong. Tapi dia tak boleh jadi mengisbatkan. Contohnya CCTV. CCTV nampak orang ni telah melakukan zina. Contoh. CCTV tu kita panggil tepat lah. Mereka orang memanipulasikan CCTV. Tapi dari segi kajian manusianya, CCTV ni tepat. Kalau tak dimanipulasikan. Tapi tak boleh jadikan hukum. Sebab hukum dengan mata manusia lihat, bukan dengan CCTV. Dia boleh menyokong dalam memberi hukum, tapi tak boleh mengisbatkan. Mengisbatkan ni makna mensabitkan hukum. Walaupun ada pendapat-pendapat lah. Kita tak bincang lah pendapat-pendapat. Kemudian, contoh lagi DNA. DNA ni kalau nak ikutkan 99% tepat lah. Kalau seseorang yang mana anak dia mati lemas, nak tahu anak dia ke tak anak dia, ambil mana-mana anggota daripada waris dia, rambut ke kuku ke, maka kita comparekan dengan mayat dia. Tepat. 99% tepat. Tapi dia belum sampai ke tahap yakin. Dia hanya kita panggil apa? Zon. Hanya kita panggil zon. Sebab itu dalam ujian DNA ni, walaupun seseorang yang melakukan zina, kita boleh tahu dia dengan DNA. Tapi tak boleh sabit hukum. Tak boleh sabit hukum. Sebab benda tu masih boleh dimanipulasikan oleh seseorang, oleh individu. Begitu juga Jabatan Meteorologi. Mereka buat kajian hujan. Kita kata 80-90% tepat lah. Kalau dia kata tengah hari ni hujan, tengah hari ni panas, petang ni ribut, selalu ni tepat lah. Walaupun kadang-kadang ada yang meleset, itu kita tak nafikan lah. Tetapi itu kajian ni lebih kepada zon. 80-90% tepat, insyaAllah. Kandungan dalam rahim. Dalam seorang wanita yang mengandung, kita lihat dalam rahim dia, baby ni laki ni, keluar selalunya 90% lebih tepat. Selalunya tepat. Cuma kalau dia bayi perempuan ni, kadang-kadang tersilap lah. Sebab kadang-kadang dia punya kemaluan dia tu disorok dalam. Dia kepit kaki dia. Itu kadang-kadang berlaku. Tapi kalau lelaki selalunya tepat lah. Selalunya. Tapi kita tak boleh kata yakin. Mesti lelaki kita tak boleh kata. Sebab benda itu dalam ilmu Allah. Itu kajian manusia dalam scan selalunya tepat. Itu kita panggil zon. Itu kita nak sebut tadi dalam kamus Al-Quran ini. Zon, kita bincang perspektif apa. Kalau dari segi Quran, yang kita bagi tahu tadi. Kalau perspektif hukum, kita lihat yang kita bincangkan tadi. Okey. Terima kasih Ustaz Farid atas tambahannya ya mengenai huruf za, nun dan nun ini. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, jikalau memang membaca Al-Quran ya, ada kata-kata dengan kata-kata zanna ya zunnu, seperti yang telah diterangkan Ustaz Farid tadi, kita tengok dia, dia berbicara tentang apa, cerita tentang apa. Kalau dia bercerita tentang orang yang beriman, baru maknanya yakin. Tapi kalau dia bercerita tentang orang kafir, berarti zanna ya zunnu adalah mengira. Itu kaedah senangnya yang telah disampaikan oleh Ustaz Farid tadi mengenai macam mana kita nak tahu apa maknanya zanna ini, apakah dia mengira atau menyangka atau meyakini. Sebab dia memang ada beberapa terjemahan. Jadi tuan-tuan puan-puan boleh menambahkan ya pada terjemahan kita pada huruf zonun dan nun ini, zanna ya zunnu ini ditambahkan dengan meyakini. Baik tuan-tuan puan-puan, kita teruskan. Ini yang terakhir ya. Huruf yang terakhir kita ada huruf zahara. Sebelum kita masuk pada ayat surah Yasin. Okey. Zahara ini ada fiilnya zahara yazharu, berarti fa'ala yaf'alu. Bermakna nampak zahir. Nampak zahir ya. Lepas tu ada kata-kata zahara. Ini tambahan huruf alif di pertama hurufnya. Zahara.
fa'ala wazannya. Yufa'ilu. Zahara yuzahiru. Mudhari' dia. Bermakna menyokong atau berzihar. Lepas tu ada kata-kata azhara. Ini wazannya apa? Azhara af'ala. Menzahirkan. Tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita menengok fi'il madinya dan fi'il mudhari'nya, madinya pada wazan keberapa? Tuan-tuan puan-puan boleh refer balik pada muka surat ke-14 yang telah diterangkan oleh Ustaz Agung semalam. Yang telah lalu. Muka surat 14 ini sangat membantu kita untuk memahami fi'il madinya itu. Karena memang wazan fi'il madi itu ada banyak ya. Di sini ada 9 wazan yang digunakan. Kalau misalnya azhara kita cocokkan, kita sesuaikan mana yang sesuai. Azhara apakah af'ala atau fa'ala, iaitu kita hitung dulu kata Ustaz Agung semalam. Azhara dia ada 4 huruf. Yang 4 huruf yang mana saja? Ada af'ala, ada fa'ala, ada fa'ala. Yang sesuai adalah kalau azhara af'ala. Macam tu. Tuan-tuan puan-puan boleh sesuaikan. Nanti kalau ada jumpa fi'il madinya, boleh sesuaikan, terus rujuk pada muka surat ke-14. Karena memang penambahan huruf pada fi'il ini akan berdampak ya, atau akan merubah maknanya. Kita tengok memang makna berubah. Kalau zahara yazharu nampak zahir. Kalau zahara menyokong, azhara menzahirkan. Dari penambahan huruf itu maknanya berubah-ubah. Jadi memang sangat penting tuan-tuan perempuan rujuk terus. Kalau jumpa fi'il madinya, rujuk ke muka surat ke-14. Kita teruskan, ada lagi fi'ilnya, tazahara. Tazahara bermakna kalau kita tengok ke muka surat 14, dia mengandung wazan tafa'ala. Tazahara. Sesuai kan? Tazahara, tafa'ala. Tafa'ala mudhari'nya apa? Yatafa'alu. Tazahara, yatazaharu. Okey. Lepas tu ada isimnya zahrun, jamaknya zuhur. Ini bermakna belakang di sini. Dituliskan belakang. Lepas tu ada kata-kata zihriyun, arah belakang. Lepas tu ada kata-kata zahirun, pendokong, penyokong. Lepas tu ada kata-kata zahiratun, ditambah tamar buta belakang, waktu tengah hari. Misalnya di dalam Al-Quran, kita jumpai dalam juzuk 30, selalu kita baca misalnya, Allazi anqadha zahrak. Allazi anqadha zahrak. Zahrak ini diambil dari kata apa? Zahrun. Zahrak. Yang memberatkan belakangmu atau yang memberatkan punggung kamu. Lepas tu ada dengan kata-kata zahara ada. Misalnya dalam surah Ar-Rum, zaharal fasadu fil barri wal bahri. Zahara telah tampak, zaharal fasadu fil barri wal bahri. Telah tampak apa yang nampak? Kerosakan. Di mana? Di darat dan di laut. Itu dia. Lepas tu misalnya kita jumpai lagi misalnya dengan menggunakan kata-kata tazahara ada misalnya summa antum haula'i taqtuluna anfusakum wa tukhrijuna fariqam minkum min diyarihim tazaharuna alaihim bil ismi wal udwan. Tazaharu ini mengandung kata-kata tazahara. Itu tuan-tuan perempuan akan jumpai pada surah Al-Baqarah ya. Boleh tengok pada surah Al-Baqarah. Okey. Baik tuan-tuan dan puan-puan, mungkin untuk kamus kata dasar kita 4 saja pada pagi hari ini, karena memang pada huruf za ini ada 4 saja yang paling penting. Ada 4 kata yang mengandung 3 ba dan 4 ba. Hari ini kita teruskan ya, ayat kita, mencari kata dasar pada ayat surah Yasin. Surah Yasin, yang mana kita lanjutkan iz arsalna ilaihi musnaini fakazzabuhuma. Kita tak banyak akan kita cari kata dasarnya pada pagi yang berbahagia ini. InsyaAllah tidak akan lama memakan waktu. Namun sebelum itu tuan-tuan dan puan-puan,
kita dengarkan dulu tambahan daripada Ustaz Farid mengenai apa yang telah kita bahas sebelumnya sebelum kita masuk pada ayat surah Yasin. Dipersilakan. Jadi muka surat 146 tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ada mengandungi perkataan zahara. Zahara yuzahiru muzaharatan. Muzahara. Zahara ni kalau kita tengok dalam konteks Al-Quran, dia memberi makna apa? Zahara apa? Menyokong atau berzihar. Dia sama ada memberi sokongan, menyokong, ataupun dia memberi makna zihar. Zihar ni maksudnya apa? Iaitu seorang lelaki telah berkata kepada isteri dia, belakang kamu atau punggung kamu seperti ibu aku. Itu perkataan zihar. Dalam surah Al-Mujadalah, kisah antara Aus bin Samit, Aus dan juga saya lupa seorang lagi nama dia. Tuan-tuan boleh rujuklah asbabun nuzul. Sebab turun ayat ni kerana suami dia kata kat dia berzihar. Qad sami Allahu qawla allati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah wallahu yasma'u tahawurakuma. Okey. Dalam juzuk 28 surah Al-Mujadalah. Jadi zahara dalam konteks Al-Quran memberi dua makna lah. Berzihar ataupun memberi makna menyokong. Tapi kalau kita lihat dari sudut bahasa Arab, zahara ni dipanggil apa? Demonstrasi. Tunjuk perasaan, memberontak. Kalau ramai-ramai turun ke padang, turun ke kota, turun di mana dataran merdeka. Itu dipanggil muzaharah. Sebab apa? Mereka turun contohnya atas sebab naik harga minyak. Contoh, mereka semua turun tunjuk perasaan, itu dipanggil muzaharah. Zaharah daripada zahara yuzahiru muzaharatan. Okey Terima kasih kepada Ustaz Farid yang telah menambahkannya mengenai huruf za dan hara. Okey. Baik tuan-tuan puan-puan, sekarang kita masuk pada ayat iz arsalna ilaihi musnaini fakazzabuhuma. Ada kata-kata iz itu tak perlu kita cari kerana memang iz adalah kata yang tidak memiliki kata dasar, ya. Iz ini bermakna ketika atau tatkala. Ketika atau tatkala. Sekarang kita masuk kepada perkataan arsalna. Arsalna. Okey, arsalna ini sebenarnya tuan-tuan, puan-puan, dia merupakan gabungan, ya, gabungan daripada arsala ditambah domirna di belakang. Ya, jadi na ini memang isim domir, ya, isim domir, dan dia tidak memiliki kata dasar. Arsala. Sekarang kita mencari makna kata arsala. Nanti kita gabungkan dengan domirna, ya. Domirna kami bermakna. Arsala. Ni arsala. Kira-kira wazan apa yang sesuai dengan kata-kata arsala ini? Dia wazan yang sesuai adalah kata-kata af'ala. Ini. Af'ala. Arsala af'ala. Bermakna huruf tambahan dia adalah huruf hamzah di depan. Kan huruf aslinya huruf fa, huruf ain dan huruf lam. Bermakna huruf tambahan dia adalah huruf hamzah. Kita coret terus, kita padam. Huruf hamzah tinggal huruf ra, sin, dan lam. Kita cuba buka pada kamus kata dasar huruf ra, sin dan lam. Itu ada pada muka surat ke-111, ya. Okey, tuan-tuan, puan-puan boleh tengok. Ni. Okey. 111. Ini dia. Ada nampak? Okey. Ini. Ada ra, sin, lam. Ini ada kata-kata arsala di sini. Ini dia kata-kata yang kita cari sekarang. Arsala. Apa makna? Mengutuskan.
Okey, mengutuskan. Arsala. Okay. Arsala mengutuskan. Ada tambah na di belakangnya. Bermakna yang mengutus siapa? Kami mengutuskan. Okey. Na di sini adalah makna dhamir kami. Makna kami mengutuskan. Atau kami utuskan ya. Kami utuskan. Bahasa cantik dia. Kami mengutuskan. Okey. Baik tuan-tuan puan-puan, kita teruskan. Pagi hari ini insya-Allah tak banyak. Karena memang banyak kata-kata yang tidak mempunyai kata dasar. Ilaihim. Ilaihim ini dia merupakan gabungan daripada kata-kata ila ditambah him. Ila ditambah him. Ila adalah kata sendi. Kata sendi yang tidak memiliki kata dasar bermakna ke, kepada, ke ya boleh. Him mereka. Bermakna ilaihim ini kita terjemahkan kepada mereka. Kepada mereka. Dia tak punya kata sendi. Tak punya kata dasar. Karena memang gabungan beberapa kata. Ini kita cari isnaini. Isnaini. Okey, isnaini. Okey. Tuan-tuan puan-puan, isnaini ini ini adalah merupakan angka ya. Angka isnaini. Misalnya wahid. Kalau kita dengar selalu kita dengar dalam orang budak-budak bahasa Arab berhitung. Wahid, isnani, salasa. Ini dia. Isnani. Kalau ada ya nun di belakang ini, ya nun dan dia baris bawah, isnaini misalnya. Ini merupakan bentuk ya, bentuk makna dua. Isnaini. Contoh misalnya buku kitabun. Contohnya buku kitabun. Saya ambil contoh lain lah, kitabun. Kalau kita nak cakap dua buku, maka kita bubuhkan ya nun di belakang. Salah satunya. Kita baini. Itu dia. Jadi ini memang merupakan kaedah berhitung dalam bahasa Arab. Maksudnya ini merupakan kaedah isim-isim yang bermakna dua dalam bahasa Arab ya. Kita baini. Ini isnaini. Bermakna isnaini ini asal hurufnya adalah asalnya cuma ada huruf isna. Macam ni. Isna. Ya, isna. Di depan ini adalah hamzah wasal, isna. Sekarang cuba kita cari, karena ini adalah 4 huruf isna, huruf hamzah wasal ni. Okey. Lepas tu ada huruf sa, huruf nun, huruf alif maksurah belakang. Alif maksurah. Okey. Sekarang kita cari, kita cuba try dulu huruf hamzah sa sama nun. Apakah ada huruf hamzah sa sama nun? Kita cari dulu. Kita nak cari 3 kata dasar dia. Kita cari dulu hamzah sa nun. Ini hamzah sa sama mim. Seharusnya selepas mim ini kan ada nun. Kita tengok ke bawah. Tak ada. Langsung hamzah jim. Bermakna kalau kita ambil kata dasarnya hamzah sa sama nun, dia bukan merupakan huruf dasar dia. Bermakna kita hapus huruf, kita hilangkan huruf hamzah di depan, kita buang, tinggal huruf sa, nun sama alif maksurah. Ini alif maksurah semalam kita dah bincang bahawa dia alif ini dia bukan merupakan huruf. Dia tak akan jumpa kita huruf alif di sini karena memang ini huruf ilat. Huruf ilat ini bentuk perubahan peralihan daripada huruf waw dan ya. Kalau tak huruf waw, huruf ya ini di belakangnya. Sekarang kita cuba huruf ya. Huruf ya kita try. Sa, nun, ya. Kenapa ini diganti ya Ustaz? Padahal ini alif, karena memang alif itu tak ada di dalam huruf ilat, karena memang dia merupakan bentuk peralihan daripada huruf ya dan huruf waw. Sekarang kita cuba cari huruf sa, na dan ya. Kita buka, itu ada pada muka surat ke 82. Tuan-tuan perempuan yang ada buku boleh tengok muka surat 82. Nampak? Ada huruf sa,
huruf na, huruf ya. Apakah ada yang kita cari? Ini dia. Isnani. Isnani ini bermakna dua. Isnani. Lepas tu Ustaz, kita punya kata adalah isnaini. Sementara di dalam buku hanya ada isnani. Sebenarnya tuan-tuan perempuan, isnaini sama. Isnaini sama saja dengan isnani. Sama. Isnaini. Apa yang membezakan? Ini i'rabnya nasab dan jar. Ini dalam i'rab nanti dalam kajian Ustaz Agung, ini i'rabnya nasab dengan jar. Kalau ini dia dalam keadaan rafa' i'rabnya, rafa'. Ini nasab dan jar. Contoh buku kitabun. Dua buku boleh kitabani atau kitabaini. Sekarang isnaini. Bermakna isnani makna sama. Bermakna dua. Okey, isnaini dua. Okey. Fakazzabuhuma. Ini fakazzabuhuma. Dia adalah gabungan daripada kata-kata huruf fa ditambah kazzabu. Ini kata terakhir kita ya. InsyaAllah. Kazzabu huma. Ada kata-kata huma. Okey. Fa ini tak perlu kita cari. Tak ada kata dasar. Kazzabu. Ini yang perlu kita cari. Kazzabu apa sebenarnya? Kazzabu. Ini. Kazzabu ini sebenarnya adalah wazannya adalah fa'alu. Fa'alu. Okey. Fa'alu. Itu wazan dia. Fa'alu. Huma kenapa? Huma ini kata apa? Isim dhamir, dia tak punya kata dasar. Jadi tak perlu kita cari, kita hanya cari kazzabu saja. Fa'alu. Wazan, setiap wazan huruf asli dia adalah huruf fa, huruf ain dan huruf lam. Kita sesuaikan dengan yang di atas. Kazzabu fa'alu. Yang menjadi huruf fa di atas adalah huruf kaf. Yang menjadi huruf ain yang ada syabdu adalah huruf za. Okey. Yang menjadi lam yang baris depan adalah huruf ba. Kazzabu fa'alu. Ini dia. Bermakna dari kata-kata kazzabu ini huruf aslinya hanya 3 huruf. Huruf ka, huruf za dan huruf ba. Okey, terakhir kita tengok tuan-tuan perempuan. Huruf ka, huruf za dan huruf ba. Okey, itu ada pada muka surat ke 175. Okey, 175. Ini dia. Nampak ya? Kazzaba, ini ada kata-kata kazzaba, bermakna menuduh berbohong. Ada juga dia tuan-tuan perempuan boleh tambahkan, ini bukan hanya menuduh berbohong ya bermaknanya, tetapi juga bermakna mendustakan. Mendustakan. Kazaba berbohong, kazibun pembohong, kazzaba mendustakan atau menuduh berbohong. Boleh tuan-tuan perempuan ya yang ada buku ini boleh tambahkan ya. Kazzaba ini juga bermakna mendustakan. Fa maka. Jadi kenapa ini berubah menjadi kazzaba ya, menjadi kazzabu? Asalnya kan adalah kazzaba tadi. Kazzaba. Kazzaba ini adalah pelakunya satu orang. Dia mendustakan. Okey. Kalau 2 orang mendustakan, bahasa Arabnya kazzaba ditambah alif belakangnya. Bermakna 2 orang telah mendustakan. Kalau dia ramai mendustakan, orangnya ramai yang mendustakan, dalam bahasa Arab adalah kazzabu. Ini tuan-tuan perempuan, ditambahkan waw dan alif di belakang. Lepas tu baris terakhirnya didomahkan. Macam tu.
Kazzaba, kazzaba, kazzabu. Ini dia. Maka inilah dapatnya. Bermakna yang mendustakan ini bukan satu orang, tetapi banyak orang. Fakazzabu, maka mereka mendustakan. Ini bermakna maka ya, fa ini fa maka. Kazzabu, mereka mendustakan. Okey, mereka mendustakan. Huma, yang didustakan siapa? Keduanya. Nya berdua, keduanya. Okey. Baik tuan-tuan, puan-puan, kita telah cari kata-kata dasar kita pada pagi yang berbahagia ini pada ayat iz arsalna ilaihi musnaini fakazzabuhuma. Dia. Iz arsalna, ketika arsalna, kami mengutus ilaihim, kepada mereka, isnaini, dua orang. Isnaini ini bermakna dua orang di sini. Ketika kami mengutuskan kepada mereka dua orang, fakazzabuhuma, maka mereka mendustakan keduanya. Jadi ketika Allah mengutuskan dua orang kepada mereka, mereka mendustakannya. Ini ada sangkut pautnya dengan ayat yang sebelumnya. Ada sangkut paut dengan ayat-ayat sebelumnya. Jadi inilah tuan-tuan, puan-puan, pada pagi hari ini kita senaraikan kata dasar pada ayat surah Yasin. InsyaAllah kita akan teruskan pada keesokan harinya. Tuan-tuan, puan-puan yang sudah memiliki buku ini, alhamdulillah, insyaAllah buku ini sangat bermanfaat untuk kita semua. Apalagi dalam mencari makna ayat dalam Al-Quran, karena sudah disenaraikan semuanya. Bagi tuan-tuan yang belum memiliki buku ini, boleh pesan ya pada terus ke nombor yang ada pada laman Facebook ini. Jadi tuan-tuan puan-puan, sangat mustahak bagi kita untuk mempunyai buku ini, karena di dalamnya sudah ada kata-kata dasar yang telah kita cari ya pada ayat surah Yasin ini. Mungkin hanya itu dari saya pada pagi hari ini. Saya kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ustaz Angah. Tuan-tuan, puan-puan, perkataan-perkataan yang baru kita dapat itu sangat baik. Kita mesti kena cuba hafal. Berdoa kepada Allah agar Allah mudahkan. Kerana kita nak belajar bahasa ini, perkataan-perkataan mesti banyak dalam bank kita tu. Vocabulary kita mesti ada banyak. Jadi kita mesti hafal setiap hari berapa perkataan yang dibagi. Cubalah. Dan sangat baik jika kita belajar dalam grup. Bila kita dok main dengan perkataan-perkataan ini, dia pasti akan ingat. Ya. Baik, izinkan saya baca 3 ayat firman Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertamanya saya baca terjemahan kerana 3 ayat kita akan baca dari Al-Maidah, dari surah Al-Maidah ayat 83. Makna dia, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, dan apabila mereka mendengar Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, engkau melihat mata mereka mencucurkan air mata disebabkan apa yang mereka ketahui melalui kitab mereka dari kebenaran Al-Quran. Ayat Al-Maidah, ayat 83 surah Al-Maidah. Macam mana boleh nak keluarkan air mata ini? Kita boleh dengar bila orang baca Quran, kita dengar susah nak keluar air mata. Melainkan kita faham. Itulah kita bersama-sama, kita usaha bersama-sama agar kita faham. Bila orang baca, kita faham. Pasal ini ayat yang Allah turunkan. Jadi kita kena sangat-sangat kena ambil berat makna, maksud apa yang Allah kata ni. Bila kita dengar saja, keluar air mata, Allah kata. Jadi macam mana nak keluarkan air mata kalau kita tak faham? Sebab itu kita usaha untuk mempelajari bahasa Arab Al-Quran. Baik, yang keduanya, ayat yang kedua. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, oleh itu gembirakanlah hamba-hambaku yang berusaha mendengar perkataan-perkataan
yang sampai kepadanya, lalu mereka memilih dan menurut akan yang sebaik-baiknya pada segi hukum agama. Mereka itulah orang-orang yang diberi hidayah, petunjuk oleh Allah, dan mereka itulah orang-orang yang berakal sempurna. Ini Allah kata, kita kena ambil berat. Ayat-ayat suci ini kita kena ambil berat. Jadi tidak susah. Kita yakin betul-betul Allah turunkan Al-Quran ini dalam bahasa Arab bukannya untuk menyusahkan hamba-hambanya. Yang buat bagi susah ini adalah syaitan, iblis. Golongan ini yang duk kacau bagi kita, lemah semangat. Susahlah, susah. Bila kita duk kata susah-susah, memang dia akan jadi susah. Tapi bila kita kata boleh, insya-Allah, kita pula menangis lagi kepada Allah, minta kepada Allah supaya kita boleh faham. Baik, ayat yang terakhir tadi ayat Az-Zumar ayat 17 18. Tadi ayat Az-Zumar 17 dan 18. Baik, ayat yang terakhir Az-Zumar juga, surah Az-Zumar ayat 23. Surah Az-Zumar ayat 23. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah telah menurunkan sebaik-baik perkataan, yaitu kitab suci Al-Quran, yang bersamaan isi kandungannya adalah satu dengan yang lain tentang benarnya dan indahnya. Benarnya dan indahnya. Bila kita faham, baru kita boleh nampak dia indah dan benar. Ya? Yang berulang-ulang keterangannya dengan berbagai-bagai cara, yang oleh kerana mendengarnya atau membacanya, kulit badan orang-orang yang takut kepada Tuhan mereka menjadi seram. Kemudian kulit badan mereka menjadi lembut serta tenang, tenteram. Hati mereka menerima ajaran dan rahmat Allah. Surah Az-Zumar ayat 23. Jadi sangat mudah Allah menceritakan dalam Al-Quran ini, sangat mudah. Kita kena ambil faham. Bila kita dengar itu, kita faham, terus kita bergetar, menggigil kita. Tapi kalau kita nak rojok balik dengan ni, bila masa kita dengar tu, sebab tu kalau kita pergi Mekah bulan Ramadan, mereka akan usaha supaya 30 juzuk tu habis dalam satu bulan, masuk dalam solat tarawih. Kalau di sana malam 20 atas, 21 ke atas, dia baca lagi, dia tambah lagi untuk solat tahajud. Jadi bila di sana itu, bila kita dengar duk semayang tu, kita dengar, kita faham, menangis-nangis. Bila seluruh masjid semuanya akan menangis kerana mereka faham. Dan mereka seluruh Masjidil Haram, masya-Allah, bila bulan Ramadan, bila imam baca surah-surah tertentu, menangis terisak-isak. Kerana apa? Kerana mereka faham. Jadi kita akan usaha itu. Baik, dengan tidak melengahkan masa lagi, kita menyebutlah Ustaz Agong untuk pergi ke kaedah. Mesti ingat kaedah ke berapa sekarang, Ustaz? Ke-6. Kaedah ke-6. Jadi ini baru ni, kaedah ke-6. Jadi jangan fikir, nak beli buku ni dah siri sampai dah 27. Tidak, kaedah baru kaedah ke-6 ya. Masih kita kejar, dan sangat mustahak for beginners ataupun tuan-tuan puan-puan yang dah lama, sila kita semak balik siri-siri yang terdahulu, siri 1 hingga ke 26. Selalu kita ulang hujung minggu, kita sama-sama tengok dengan ahli-ahli keluarga kita, jiran kita ke apa ke, kita usaha kita pas pada mereka supaya mereka semak balik siri-siri kita, insya-Allah. Baik, silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah, la nabiyya ba'da, amma ba'. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan semua, kita sudah sampai pada kaedah terpilih 6, muka surat 18. Jadi kita sudah belajar, mempelajari, mengkaji kaedah terpilih pertama, kedua, ketiga, keempat dan kelima.
Itu semua berkenaan dengan kata dasar. Lepas tu huruf illah. Lepas tu wazan atau pola untuk setiap kata kerja, sama ada fi'il madi, kata kerja masa lampau, ataupun fi'il mudhari', kata kerja semasa. Cuma pada hari ini, semalam, jadi pada kaedah terpilih 4 dan 5, pada kaedah terpilih 4, kita mempelajari pola untuk kata kerja fi'il madi. Pola kata kerja madi. Sekarang, lepas tu, pada kaedah terpilih nombor 5, kita belajar pola kata kerja mudhari'. Jadi ada 2 pola kita pelajari. Madi dan mudhari'. Pola dia, patterns dia atau corak dia punya. Ada fa'ala, ada af'ala, dari 1 hingga ke 9. Ada yang 3 huruf, ada yang 4 huruf, ada yang 5 huruf, ada yang 6 huruf. Macam 3 fi'il mudhari'. Ada yang yaf'alu, yaf'ulu, yaf'ilu. Ada yufa'ilu, yufa'ilu. Kita dah bincang semalam. Kalau tuan-tuan dan puan-puan masih ragu, boleh tengok lagi siri yang sebelum ni. Sekarang, kita nak berbincang apabila setiap pola yang kita jumpa semalam. Contoh dia lah, pola dia yang pola yang pertama. Fa, ni macam ni. Kita terjumpa kata kerja naha. Naha ni makna dia melarang. Naha. Apa tu? As-salat tanha apa? Inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Ya. Naha tu makna dia melarang atau mencegah. Jadi naha di sini ni berapa huruf? Ada, ni fi'il madi. Kata kerja masa lampau. Berapa huruf dia? 1, 2, 3. Naha, 3 huruf. 3 huruf berarti wazan dia adalah fa, ain dan lam. Fa 1, 2, 3. Yang wazan pertama 3 huruf. Naha ni huruf kedua, huruf pertama fathah, huruf kedua fathah. Berarti sini fathah atau baris atas. Berarti wazan dia adalah fa'ala. Tapi huruf ketiga dia tak pakai baris. Huruf ketiga dia tak pakai baris. Kenapa dia boleh tak pakai baris? Itulah yang kita nak bincang pada kaedah terpilih nombor 6, iaitu mengenai huruf illah lagi. Jadi sini tajuk dia huruf illah lagi. Jadi kita nak berjumpa kembali dengan huruf illah, berjumpa kembali dengan masalah yang berkenaan dengan huruf illah. Jadi huruf illah ni memang memberikan masalah, tapi kita tak boleh lari daripada huruf illah ni. Dia tetap akan senantiasa ada huruf illah ni. Tak boleh kita lari dari huruf illah. Jadi kalau ada huruf illah yang macam ni, terkadang dia tak pakai baris macam ni. Dan sepatut dia ada baris di wazan dia, tapi di kata kerja ni tak ada dia baris. Naha. Macam tu. Atau contoh dia lagi yang lain, kita boleh, tuan-tuan dan puan-puan boleh rujuk pada muka surat 18, tengok di tabel ni. Ini contoh yang pada fi'il madi. Ini fi'il madi atau kata kerja masa lampau. Ini semua wazan dia. Kita terjumpa di sini naha. Naha ni yang ya ni, yang huruf illah ni tak ada baris dia. Padahal wazan dia, justru wazan dia yang atas tu pakai baris. Sepatut dia kena ikut wazan di atas. Tapi sebabkan ini huruf illah, dia tak pakai baris. Walaupun wazan dia pakai baris atas. Macam tu. Ini yang naha. Kita ambil contoh yang kedua. Yang kata dasar dia ta, wa dan ain. Ta, wa dan ain. Kata dasar dia ta, wa, waw dan ain. Kita ikut ambil wazan yang kedua, af'ala. Ata'a. Wazan dia af'ala. Af'ala. Contoh dia ata'a. Ata'a. Ata'a ni betul tak wazan dia af'ala? Kita kira dulu. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Sama-sama 4. Sama bentuk dia. Cuma ada sikit yang berbeza. Huruf pertama sama-sama hamzah, pakai baris atas. Baris atas. Yang kedua, yang ini sukun, yang ini fathah atau baris atas.
yang huruf ketiga dia ain, sini alif. Sini ain ni pakai baris atas. Sini tak ada baris, sukun. Yang lam dia pakai baris atas. Sini pakai baris atas, sama. Maknanya, yang huruf kedua dan yang ketiga dia berbeza. Terbalik dia. Yang sini sukun, sini fathah, sini sukun, sini fathah, sini sukun. Terbalik dia, tak sama. Tapi at-ta'a ni memang ini wazan dia. Tetap ini wazan dia. Kenapa dia boleh berbeza? Disebabkan huruf illah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, dalam mempelajari huruf illah ni kita kena tahu wazan dia dan kita kena membiasakan tabiat daripada huruf illah. Jadi huruf illah tu dia tak berbaris macam ni. Ada yang tak berbaris juga macam ni. Tapi ada juga yang pakai baris dia. Kita tengok contoh dia yang lain. Macam mana yang berbaris? Kita tengok. Sini masa sini to, yang kata dasar dia to, waw dan ain. Kita tengok yang wazan yang ketiga, fa'ala. Contoh dia tawwa. Wazan dia fa'ala. Contoh dia tawwa. Tawwa. Fa'ala tawwa. Sekarang huruf illah, walaupun kata dasar dia di awal tadi waw, kata dasar tadi kan waw. Lepas tu bila mana ke wazan yang nombor 2 dia jadi alif. Ni huruf illah, ni masalah huruf illah juga ni. Kata dasar dia waw, bila mana ikut wazan yang kedua dia jadi alif. Sekarang bila mana wazan yang ketiga dia berubah menjadi waw balik. Menjadi waw balik. Jadi tawwa. Sekarang kalau tawwa ikutkan wazan fa'ala. Kalau macam ni senang. Senang kita nampak serupa dia kan. Ta, fa sama-sama fathah, waw ni sama-sama pakai syabdu dan fathah. Ini sama-sama pakai fathah. Sama dia. Kalau yang macam ni senang. Cuma yang masalah dia apa? Apabila dia wazan yang kedua berubah menjadi wazan yang ketiga ni, di sini dia pakai alif, sini dah berubah lagi pakai waw. Itu je masalah dia. Yang pertama masalah dia tadi, tabiat dia, huruf illah ni tak pakai baris. Lepas tu, yang ni kata dasar dia, to, waw dan ain. Tapi bila mana ikut wazan yang kedua, dia berubah pula jadi alif. Bukan waw lagi. Bila ikut wazan yang ketiga, dia balik kepada waw, huruf asal dia. Huruf kata dasar dia. Ini huruf illah. Jadi kita kena fahamkan dan kena hadamkan tabiat-tabiat dari huruf illah ni. Jadi kita kena biasakan. Okey. Lepas tu kalau ikutkan yang tawa ni, ikutkan wazan yang nombor 8, tafa'ala. Fa'ala, wazan dia wazan tafa'ala, contoh dia tatawwa. Istaf'ala, istata'a. Kita ambil yang ke-9. Wazan dia istaf'ala. Ini wazan dia. Istaf'ala. Istata'a. Ini wazan ke-9. Okey. Istaf'ala. Sekarang kita tengok yang alif, sin, ta ni, ini adalah huruf tambahan. Sama juga yang bawah ni. Alif, sin dan ta ni adalah huruf tambahan. Sekarang tinggal fa, ain dan lam. Ta, alif dan ain. Sekarang yang kata dasar dia maknanya ta, alif dan ain. Sekarang berubah, asal dia waw, sekarang jadi alif. Sepatutnya yang alif ni berharokat macam ain di atas. Sebabkan dia sama, sejajar kan. Sepatutnya ini pakai harokat juga. Tapi sebabkan huruf illah di sana, dia tak pakai harokat, tak pakai baris. Jadi macam tu tuan-tuan. Jadi yang di sini ni sepatutnya dia pakai fathah, sini dia pakai sukun. Jadi ini tabiat daripada huruf illah. Jadi kalau kita terjumpa huruf illah, kita kena usahakan mencari wazan dia punya. Macam ni at-ta'a, jangan kita menyerah di sini. At-ta'a ni tak ada terjumpa wazan. Mana ada wazan fa'ala? Tak ada. Afala tak ada. Jadi kita kena usahakan mencari yang sesuai.
Yang pertama macam kita cakap semalam, kita kena kira dulu huruf-huruf dia. Kira saja huruf-huruf dia. Kalau 4, kita kena cari sesuaikan dengan yang ini 4 huruf kan? Kita sesuaikan dengan wazan-wazan yang 4 huruf. Wazan-wazan 4 huruf tu yang nombor 2, 3 dan 4. Ini 4 huruf. Kita sesuaikan dengan yang ni. Mana yang paling sesuai? Mana yang paling sama dia bentuk dia? Nombor 2 kan yang paling sama. Baru kita cari, kita sesuaikan. Jadi kita kena pandai dalam mencari wazan. Dia sebenarnya semakin kita terbiasa, semakin mudahlah kita memahami tabiat daripada huruf illah ni. Okey. Macam tu juga yang naha. Yang naha, boleh tuan-tuan tengok di tabel tu, naha. Naha ni kata dasar dia lah nun, ha dan ya. Intaha. Intaha, kita ambil intaha. Wazan dia tulis sana, dia wazan yang kelima. Ifta'ala. Ifta'ala. Intaha. Yang ta ni adalah tambahan. Yang alif ni tambahan. Berarti huruf asal dia nun, berarti kata dasar dia ha dan ya. Tapi kalau kita tengok, kalau ikutkan wazan, sepatutnya yang ya ni berbaris fathah. Tapi yang ya di sini tak berbaris fathah. Sebabkan dia huruf illah. Jadi tabiat huruf illah tak berbaris fathah di sana. Tak ikutkan wazan dia. Baris dia, dari segi baris. Macam tu juga yang bawah tu. Tanaha. Tanaha ni pun juga. Yang ha dia tak pakai baris. Ikutkan yang atas. Ini untuk fi'il madi. Ini masalah huruf illah yang mana dia tu terkadang agak berbeza sedikit daripada wazan dia. Ini pada fi'il madi. Macam mana pula pada fi'il mudhari'? Okey, kita tengok pada fi'il mudhari'. Kita padam yang ni. Pada fi'il mudhari'. Kita ambil contoh pada fi'il mudhari'. Masih yang naha juga, nun dan ha ni. Ini fa'ala. Ini wazan dia fa'ala. Naha. Nun, ha dan ya. Ini kata dasar dia. Wazan dia fa'ala kalau fi'il madi. Kalau fi'il mudhari' dia yaf'alu. Yaf'alu. Berarti sini naha, yan. Sepatut dia kalau ikutkan wazan, yang berakang ni kena baris depan. Sini patutnya yan hayu. Jadi ayu dia. Tak boleh. Tak boleh. Jadi kena padamkan sebabkan huruf illah. Naha, yanha. Macam tu juga sa'a ada dalam surah Yasin sa'a. Sa'a yas'a atau yas'a. Kalau tak silap ada yas'a. Dalam Al-Quran ada tu. Yas'a. Yas'a. Ini wazan dia yaf'alu juga. Waja'a min aqsal madinati rajulun yas'a. Yas'a berupaya, usaha. Yas'a. Yas'a ni yang belakang ni pun tak ada baris. Yang ya ni, huruf illah dia ni. Tapi wazan dia berbaris, wazan dia yaf'alu. Wazan dia akhir dia pakai baris dhammah atau baris depan. Tapi bila mana ada perkataan tu ada huruf illah, jadi dia tak pakai baris. Kalau kita tengoklah pattern sebab elok, kalau huruf illah tu sebelum macam yang alif macam ni, sebelum dia ada fathah, jadi alif ni tak boleh bagi baris, tak boleh. Ini nama dia, kalau yang macam ni nama dia alif maksurah. Yang ni, ini alif ni sebenarnya. Kenapa sebut alif? Sebab dia pakai titik belah bawah tu, ada titik 2 tak ada kan? Tengok yas'a, tulisan yas'a tu tak pakai titik 2 belakang dia. Yanha ni pun tak ada pakai titik 2. Itu nama dia alif. Tapi kalau dia pakai titik 2, itu barulah disebut ya. Ini alif maksurah. Jadi kalau alif maksurah yang macam ni, sebelum dia fathah, maka dia tak pakai baris. Jangan bubuh baris. Macam tu yas'a, yanha, tanaha, apa lagi tadi tu? Okey. Berarti yanha, bukan yanhayu. Apa lagi jadi yanhayi, yanhaya. Okey.
Lepas tu bawah dia to, wa dan ain. To, wa dan ain yang tadi. Kalau kita ikutkan pattern dia, yang dia wazan yang pertama dia tak ada, yang to, wa dan ain ni tak ada wazan pertama dia, dia yang ada wazan kedua. Nah, tadi fi'il madi dia adalah ata'a. Kita ubah dia fi'il mudhari' dia ata'a. Tadi dia fi'il madi dia ata'a. Tadi fi'il madi dia ata'a. Ini fi'il madi dia. Wazan dia af'ala. Kalau af'ala diubah di fi'il mudhari' jadi dia yuf'ilu. Af'ala yuf'ilu. Tuan-tuan boleh rujuk pada kitab tu yuf'ilu ni. Nombor 2. Af'ala ni nombor 2 dia untuk fi'il mudhari' dia yuf'ilu. Fi'il mudhari' ni ya. Yang ni fi'il madi, fi'il mudhari'. Af'ala yuf'ilu. Berarti kalau ata'a, macam mana jadi fi'il mudhari' dia? Ata'a. Ata'a. Kalau kita nak ikutkan lah. Ata'a. Berarti yuti'u. Macam ni jadi dia. Ata'a yuti'u. Ata'a yuti'u. Kalau di sini agak berbeza dia. Di sini kasrah dia yang di huruf illah, yang fa dia sukun. Kalau kita sesuaikanlah dengan wazan dia, huruf illah sepatutnya kasrah. Huruf fa dia sepatutnya huruf sukun, tapi dia terbalik. Dia pusing balik. Jadi di sini ni nampak kita macam mana tabiat daripada huruf illah. Ini kalau tuan-tuan dan puan-puan nak menghadamkan kaedah-kaedah terpilih yang ni, boleh tengok di buku bahasa Arab yang untuk belajar 3 bulan. Dan 3 bulan di sana ada kaedah mengenai yang satu ni. Nama dia pada kaedah i'lal. Dan nanti kita belajar. Sida tuan-tuan kalau nak kitab tu pun ada di sini untuk kursus 3 bulan. Ada yang mengenai yang ni. Ini lebih dalam sikit. Okey. Lepas tu kalau yang yang tawa'a tadi, kita ambil yang fi'il mudhari' dia. Atasnya tawa'a. Bawah dia macam mana? Yutawwi'u. Ni senang. Fa'ala yufa'ilu. Ni senang. Okey. Tatawwa'a yatatawwa'u. Senang yatafa'alu. Sebab huruf waw dia sama. Tapi kalau yang ni tadi, sini alif, yang ni tadi agak susah sikit. Sini alif, sini ubah jadi ya. Itu senang, susah sikit. Tapi kalau yang macam ni, wazan yang nombor 8, wazan yang nombor 3, itu dia tak ada berubah. Tetap pakai waw. Wazan yang ke-9, ni agak berubah lagi. Wazan ke-9. Dia istata'a. Bila jadi fi'il mudhari' jadi tati'u. Wazannya istaf'ala. Ilu. Sekarang dia sini pakai alif, sini berubah jadi ya. Yang ini kan ini huruf tambahan ni. Ini huruf tambahan. Jadi yang to, ya dan ain. Kat sini to, alif dan ain. Berubah dia. Jadi tabiat dia, kalau tuan-tuan dan puan-puan tengoklah, kalau tabiat dia, kalau huruf illah ni huruf illah ni. Kalau kita tetap pakai alif, sini tak sesuai lah. Yastati alif. Tak sesuai. Sebab tu sini ubah jadi ya. Jadi tabiat dia macam tu. Jadi kalau di sini ata'a yuti'u, istata'a yastati'u. Tapi kalau dia yang tawwa'a, ni tak payah ubah jadi ya. Tawwa'a tetap dia pakai yutawwi'u. Tak ada berubah-ubah. Okey. Jadi kalau alif dia berubah kadang-kadang jadi ya. Tapi kalau yang pakai waw ni dia tak berubah-ubah. Okey. Jadi inilah
mengenai huruf illah, yang mana huruf illah tu terkadang dia mengelirukan sebabkan dia sedikit berbeza daripada wazan atau pola yang ada. Ada soalan? Ha? Okey. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, sila kalau ada yang tak faham boleh rujuk-rujuk yang sebelum ni atau silakan tanya langsung. Tanya segera. Okey, sekarang kita tengok pada latihan yang ada. Latihan muka surat 19. Yang pertama, sini pertama ni fa'ala, wazan ni apa? Fa'ala yaf'ulu. Berarti kana ni ikutkan wazan fa'ala yaf'ulu. Kana ni berjenis macam mana dia? Kalau sini pakai dhammah, fa'ala yaf'ulu. Wazan dia fa'ala wazannya fa'ala yaf'ulu. Kata kerja dia adalah kana. Jadi kana ni di sini Dr. Madusri nak bagi soalan, kita nak pilih yakunu ke yakinu untuk mudhari' dia. Ka yakinu ke yakunu. Kita kena tengok pada ain dia sini. Fa'ala yaf'ulu. Berarti sini kana yakunu. Jadi kalau sini dia pakai yang ain dia ni pakai baris depan, sini mesti pakai yang waw ni. Yang alif ni rubah jadi waw, yakunu. Macam tu juga sini. Qala, tuan-tuan samakanlah dengan yang atas. Tapi kalau yang bawah ni fa'ala yaf'ilu, baris dia baris bawah. Berarti tak pakai yang ni lagi. Tak payah suruh. Kalau yang suruh ni ikutkan yang atas. Berarti kalau baris bawah dia kena ya selepas dia. Berarti yasiru. Dan ni. Kena ikut wazan ni. Fa'ala yaf'alu, sa'a yas'a, ni sama. Fa'ala yaf'alu, yang ain dia tetap fa'ala yaf'alu, berarti sa'a, yang ain dia mesti baris tengah dia kan mesti baris fathah, berarti sa'a yas'a. Ikut sesuaikan saja dengan yang sini. Fa'ila yaf'alu, khasyiya yakhsha. Sesuaikan dengan baris yang sini. Yaf'alu ni ain dia baris fathah. Sini pun kena baris fathah, yakhsha. Yang agak susah tu yang nombor 1 dengan 1, 2, 3 ni saja. 1, 2, 3 ni susah. Yang 4, 5, 6, 7 kena ikutkan wazan dia. Okey. Yang bawah ni sama kita belajar wazan ahsa ni, wazan dia af'ala yuf'ilu. Berarti ahsa yuf'ilu. Dia pakai kasrah, berarti yuf'ilu berarti yahsi ke yuhsi. Yuf'ilu berarti yuhsi. Sama dia. Kalau sini ya, yahsi, berbeza dengan sini yuf. Sini kena ikutkan wazan dia. Samakan fa'ala yufa'ilu, shalla yasla ke yusalli. Samakan yufa'ilu, yusalli. Tuan-tuan dan puan-puan cari, silakan sama-samakan dengan wazan dia punya. Jadi kita kena biasakan melihat perkataan, lepas tu mencari wazan dia. Sama ada huruf illah ke tak di dalamnya, kita kena usaha. Apalagi terjumpa huruf illah, jangan sampai menyerah. Huruf illah tu kena kita usahakan. InsyaAllah satu masa kita akan mudah dalam menentukan wazan untuk setiap kata kerja, sama walaupun di dalamnya terdapat huruf illah. Mohon maaf atas segala kesilapan dan kekurangan. Semoga apa yang kita bincangkan pada pagi hari ini bermanfaat bagi kita semua dan dapat menambah kepahaman kita mengenai bahasa Arab. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ustaz Agong. Kaedah sangat mustahak. Kaedah sangat mustahak. Sebenarnya dalam siri kita ini, masuk ke siri 22 itu adalah kaedah yang terakhir itu. Kaedah. Semua ada 20 kaedah. Sekarang ni Ustaz Agong dia ulang balik. Jadi sangat mustahak lah. Semua orang walaupun beginners, dia boleh ikuti. Boleh tengok balik siri-siri kita daripada siri 1 sampai ke siri 27. Kita boleh tengok sangat baik kalau kita duduk dengan teman-teman kita, ahli keluarga kita kan, kita belajar bersama-sama. Kita cubalah
Kita belajar dan mengajar. Apa saja yang kita faham, kita ajar. Tak ada masalah ugi. Baik, untuk terakhirnya kita mempersilakanlah Ustaz Farid Rizwan bin Sulaiman untuk masuk ke bahagian ketiga. Bahagian mustahak juga ni. Bahagian pengukuhan. Bahasa Arab ni perkataan-perkataannya banyak ada dalam bahasa Melayu. Terlalu banyak. Jadi kita sepatutnya syukur kerana bahasa Arab tu sebenarnya ada dalam bahasa Melayu. Hanya kita tak ambil berat. Kita tak tahu yang mana perkataan-perkataan bahasa Arab. Bila orang baca Quran tu kita dah takut panik. Sebenarnya banyak perkataan-perkataan itu semuanya yang ada dalam bahasa Melayu adalah perkataan-perkataan Arab. Baik, mengenai pengukuhan, senarai perkataan berlawanan, makna dalam satu ayat, senarai perkataan serti kata pinjaman Al-Quran dalam bahasa Melayu dan sebagainya. Sangat musak kita dengar dan kita catat dan kita praktik. Sangat musak kita praktik. Adakan muzakarah nanti kita sama-sama belajar lagi. Baik, insya-Allah. Sila Ustaz Farid. Insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita terus masuk pada muka surat 223 mengenai dengan perkataan bahasa Melayu yang sama dengan bahasa Arab. Antaranya khairat. Khairat ni siapa yang biasa pergi masjid selalu tahu khairat kematian. Khairat kematian. Makna khairat kematian ni, khairat tu makna kebaikan lah. Khairat tu makna khairat. Tulis ni khairat, makna dia khairat. Okey. Takhuttuhu khat. Khatta yakhuttu ni makna menulis, merancang, merangka. Khatta yakhuttu. Jadi di sini makna khat. Khat tulisan khat. Jadi makna merancang, merangka. Kemudian khatam. Khatam juga kita. Khatam. Cuma kita khatam ni lebih kepada makna cincin lah, ataupun penutup. Kita panggil dah khatam Quran dah habis Quran dah. Penutup lah. Dah habis Quran. Jadi khatam ni ada juga memberi makna cincin. Yukhayyalu, khayyala yukhayyalu, khayal. Kita panggil khayal, hayal. Hayal tu daripada bahasa Arab juga. Khayyala yukhayyilu. Khiyanat sama. Khusyu'an, khusyuk sama. Khusyuk bahasa Melayu pun khusyuk. Kitab bahasa Melayu pun kitab. Khuzil kitaba biquwwah. Quwwah, kuat. Cuma kita tak adalah huruf qaf. Jadi kita kuat. Bahasa Arab quwwah, kuat. Quwwah. Al-qubur, kita pun sebut kubur. Cuma bahasa Arab dia qaf, qu. Kita semacam huruf Q wala Q. Q-U-B-U-R, kubur. Yalfidhu, lafadha yalfidhu, lafaz. Lafzan, lafadha yalfidhu lafzan. Isim masdar dia. Itu fi'il mudhari' tu. Kita panggil verb dia. Tapi masdar dia lafzan, lafaz. La'natullah, laknat. Bahasa Melayu pun laknat. Laknat Allah. Lazat. Bahasa Melayu pun lazat. Cuma dia tak duakan, tak doublekan Z. Z tu satu je. Lazat. Bahasa Arab lazzah. Lazzat. Lisan lah, lidah. Ujian oral, ujian lisan. Ujian lidah. Mulut. Bercakap. Maghrib lah. Terbenam matahari, kita dah bincang semalam lah. Ghurub. Waktu maghrib. Majlis, majalis plural. Kalau singular dia majlis. Cuma mungkin majlis ni tak ada dalam Quran kot. Untuk singular, yang ada yang plural. Sebab tu letak plural tu majlis. Ma'mur. Baitul Ma'mur, kita panggil 70,000 malaikat tawaf di Baitul Ma'mur. Dia setentang dengan Kaabah. Kaabah di bumi,
Baitul Ma'mur di langit yang ke-7. 70,000 malaikat setiap hari dan bertukar-tukar. 70,000, esok 70,000 lain pula, lusa 70,000 lain pula. Mana siapa yang dah tawaf tak tawaf lagi. Makna banyak malaikat tu tak tahu berapa bilion. Bukan lagi million, billion. Tak tahu berapa bilion. Kemudian mani air mani, maut. Kita pun maut juga. Kemalangan maut, makna kemalangan yang membabitkan kematian. Miskin, mungkar lah, sama perkara mungkar. Musibah sama. Nafaqah. Nafaqah dalam bahasa Melayu kita panggil kita panggil nafkah. Fa tu kita matikan, nafkah. Dalam bahasa Arab nafaqah, fa tu hidup, berbaris. Dalam Quran kalau kita buang ta marbutah dia makna lain. Wa in kana kabura alayka i'raduhum fa in istata'ta an tabtaghiya nafaqah buang ta marbutah, nun faqaf dia jadi lain. Dia jadi apa tu? Jadinya apa? Dalam juzuk ke-7 5 lai. Wa in kana kabura alayka i'raduhum fa in istata'ta an tabtaghiya nafaqan. Kamu cari satu lubang, satu terowong fil ard, bawah dalam bumi. Nafaqan, terowong. Kalau buang ta marbutah. Kalau ada ta marbutah makna nafkah. Kalau kita panjangkan nafaqah, itu jadi munafik pula. Filem munafik. Najasun innamal musyrikuna najasun fala yaqrabul masjidal haram. Dalam bahasa Arab dia sebut najas. Dalam bahasa Melayu disebut najis. Nampak? Bahasa Melayu sebut najis. Dalam bahasa Arab najasun. Najas cuma baris yang lain. Bahasa Melayu baris bawah, bahasa Arab baris atas. Dia macam Bismillahirrahmanirrahim. Ada yang baris bawah, baris atas, tengah-tengah, baris tengah-tengah. Macam mana antara atas dan bawah. Itu majriha tu dia. Nuskhatiha ni nuskhah lah. Kita pun sebut nuskhah. Cuma nuskhah ni bahasa lama kita. Nuskhah lama ada. Nuskhah. Tapi dalam bahasa Melayu moden naskhah. Nazar lah. Nazrun. Cuma dalam bahasa Arab dia akan matikan zal tu. Nazrun, dia tak hidupkan zal, kita hidupkan zal. Nazar. Cuma bahasa Arab dia bila matikan dia akan hidupkan huruf second last. Boleh faham Nun, zal, ra. Ra tu mati bila kita cakap nazrun, nazr. Bila mati, selalunya huruf ra tu akan transfer baris ke huruf sebelum dia. Jadi nazar. Dalam bahasa Arab nazar. Okey. Seterusnya kita lihat perkataan yang seerti ini penting perkataan seerti ni supaya kita dapat tadabbur, dapat hayati menariknya Al-Quran ni. Tujuan perkataan seerti muka surat 218. Tak lain tak bukan perkataan seerti bagi kita belajar ni, hari-hari kita sebut perkataan seerti ni, dia akan memberi satu keindahan dalam bahasa Quran. Sebab itu dia gunakan perkataan ni nampak? Macam ni dia gunakan. Jadi baru kita nampak hebatnya Quran ni. Mengenai vocabulary, mufradat, itu satu bab lah. Bila kita faham, ingat kalimah-kalimah, term-term vocab bahasa Arab, jadi kita faham lah. Cuma bila diletakkan pada satu tempat yang maknanya hampir sama, jadi itu memberi satu keindahan dalam bahasa. Hanya mau nikah mengenal jauh hari. Jadi orang yang betul-betul faham perbezaan Quran, dia nampak hebat Quran begitu sampai tahap macam tu sekali. Cuma perkataan seerti ni dikaji oleh manusia. Mereka pun
kadang-kadang tak tepat lah. Tapi berserah kepada Allah lah yang hakikatnya. Tapi mereka cuba untuk bongkarkan rahsia-rahsia Al-Quran. Sekarang ni kita lihat pada muka surat 218. Yang bawah sekali perkataan seerti. Nampak ada disebut khasyia, takut. Ada disebut khafa, takut. Ada juga disebut sebagai aujasa, takut. Fa aujasa minhum khifah. Ada juga tambah satu lagi. Tuan-tuan yang ada buku ni tu, kalau kita kata tu kena ada buku ni tu. Tambah satu lagi sebab perkataan seerti ada satu lagi iaitu wajal. Waw jim lam. Kena ada buku ni lah. Ada satu sekolah dia ikuti kita, alhamdulillah. Cuma dia kena beli buku. Tu lebih baik supaya apa? Supaya lebih bermanfaat, berdapat istifadah lebih lagi Dalam buku ni dah bagi 3 dah. Saya tambah satu lagi. Wajal. Waw jim lam. Okey. Semua memberi makna takut. Okey tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bila sebut tentang khasyah. Khasyah ni daripada khasyah lah. Khasyah yakhsha khasyatan. Bila sebut tentang khasyah, kita kena tahu dia lebih khusus dan dia satu bahagian daripada khauf. Boleh nak kena tulis sikit ni. Letak kursi sikit satu kalau tak akan manusia akan lari daripada live kita 20 orang, mungkin tinggal 10 orang nanti. Sebab kata ustaz cakap banyak sangat bosan, boring Tapi bila nampak tulisan dia tak akan dengar, dia tak akan nampak muka lah. Bila nampak muka kita saja orang boring. Kena nampak tulisan juga. Baru orang tak boring. Okey. Tuan-tuan kena lihat di sini nak bagi tahu perkataan khafa. Okey. Ya khafu. Okey. Khaufan. Nampak Makna takut ni khaufan, khauf. Kita panggil bainar raja' wal khauf, takut. Satu lagi khasyia. Okey, yakhsha. Khasyatan. Ni isim masdar dia, noun dia. Okey. Fi'il madhi, mudhari', isim masdar. Past tense, present tense, noun. Okey. Bila sebut tentang khasyiyah dalam Quran ni banyak tau. Antaranya disebut innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Tuan-tuan nampak hanya saja yang takut kepada Allah adalah di kalangan hamba-hambanya, iaitu ulama. Ulama yang takut kepada Allah. Jadi di sini khasyiyah ini dia adalah kita panggil apa? Dia lebih khusus ataupun dia satu bahagian daripada khauf. Khauf ni umum, takut, macam-macam takut. Khasyiyah ni takut tapi khusus. Dan dia adalah asyaddul khauf. Khasyiyah ni asyaddul khauf, paling takut, sangat kemuncak kepada ketakutan. Okey. Kemudian khasyiyah ni selalunya dinisbahkan dalam Quran banyak kepada Allah ya. Banyak kepada Allah. Ada juga benda-benda yang lain wala taqtulu auladakum khasyiyata imlaq, takut kemiskinan. Ada juga.
dan beberapa perkataan lain lah. Tapi kebanyakannya adalah disebab takut kepada Allah. Kemudian khasyiyah ini kita kena tahu benda yang ditakuti itu, benda yang ditakuti itu adalah dia akan rasa ta'zim, akan rasa agung, besar. Itu khasyiyah. Khafa dia lain. Dia takut juga tapi dia tak hormatlah seorang tu. Di sama ada dia telah dikuasai, telah dirampas, telah dijajah, dia takut. Tapi tak boleh nak buat apa. Khasyiyah ni takut tapi berasa hormat. Kebanyakannya bila sebut khasyiyah, kebanyakannya dia akan ada ilmu, iaitu ma'rifah, pengetahuan. Jadi pengetahuan, barulah dia akan takut. Contoh, wala taqtulu auladakum khasyata imlaq. Jangan kamu bunuh anak kerana takut miskin. Sebab mereka ada pengetahuan. Bila anak ni akan kurang rezeki mereka. Jadi sebab itu mereka bunuh anak. Itu i'tiqad orang-orang musyrikin lah. Boleh Itu perbezaan dia. Kemudian kita nak cerita apa lagi? Dalam hadis pun Nabi ada sebut, inni atqakum lillah. Akulah orang yang paling bertakwa kepada Allah. Kemudian Nabi kata apa lagi? Wa ashaddukum lahu apa? Wa ashaddukum lahu khasyatan. Nampak? Wa ashaddukum lahu khasyatan dalam hadis. Aku paling bertakwa kepada Allah, asyaddukum, dan akulah paling kuat kepada Allah ketakutan. Nampak Baik. Mana kemuncak takut. Digunakan perkataan khasyah, tidak digunakan perkataan khaufan. Boleh. Kemudian bila sebut tentang khauf, dia adalah pergerakan, kemungkinan pergerakan takut. Sama ada pergerakan lah, menggeletar ke apa ke, itu khauf. Khasyiyah ni takut tapi lebih kepada hati, tenang. Takut tapi dia tidak menggelabah lah kat luar. Kemudian bila sebut tentang khauf, dia selalunya yatawaqqa amrun makruh, iaitu bakal menimpa dia benda yang tidak disukai. Kena ada beberapa tanda yang dia nampak akan menimpa dia musibah ni, balak ni. Jadi bila mana ada benda yang akan menimpa dia, apa ada potensi untuk menimpa dia, maka itulah digunakan perkataan khafa yakhafu. Nampak Dalam Quran ada sebut apa dia? Dalam Quran alladzina qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Okey. Digunakan sesungguhnya manusia, innan nas qad jama'u lakum, sesungguhnya mereka telah kumpulkan untuk kamu, untuk menyerang kamu. Maknanya orang kafir, satu orang telah bagi tahu kepada orang Islam, nak takut ke orang Islam ni? Nak bagi tahu orang Quraisy dah berkumpul ni nak serang kamu. Maka kamu takutlah kepada tentera Quraisy tadi, takutlah. Fazadahum imana, bukan takut, lagi bertambah keimanan. Orang Islam tak takut, lagi bertambah keimanan. Dia kata fakhshawhum. Sebab apa digunakan fakhshawhum? Sepatutnya digunakan apa? Khafa yakhafu. Sepatutnya digunakan ni. Sepatutnya digunakan apa? Perkataan ni. Tapi digunakan khasyiyah. Khasyiyah ni maknanya takut
tapi dia merasa ta'zim, merasa agung orang yang kita takut. Sepatutnya dia guna perkataan ni sebab ini yang bakal menimpa. Tak timpa lagi ni, bakal menimpa. Jadi sebab apa dia gunakan khasyiyah? Nak bagi tahu, walaupun sepatutnya digunakan perkataan ni, tapi nak bagi tahu, wahai orang Islam, betul-betul hendaklah kamu takut. Kita panggil asyaddul khauf. Sepatutnya kamu sangat takut kepada orang Quraisy. Ni orang munafik ni. Dia takut-takut ke orang Islam. Kemudian ayat berikutnya, fanqalabu bi ni'matin minallahi wa fadlin lam yamsashum su'un wattaba'u ridwanallah wallahu dzu fadlin 'azim. Innama dzalikumus syaitanu yukhawwifu awliya'ah fala takhafuhum. Quran guna takhafuhum. Fala apa? Takhafuhum. Okey. Wa khafuni. Okey. Fala takhafuhum wa khafuni. Jangan kamu takut mereka, tapi takutlah kepada aku. Allah Taala kata. Sebab apa takut kepada mereka? Takut kepada aku. Sebab apa Quran tak gunakan di sini? Takutlah kepada aku, sepatut guna khasyiyah, bukan guna khaufa. Sepatut guna apa? Wakhshawni. Sepatutnya guna tu, bukan guna khafuni. Sebab dia takutlah kepada aku, kepada Allah. Ini menjadi persoalan kerana apa? Tuan-tuan nak tahu jawapan dia? Kita akan bincang pada masa yang akan datang. Okey. Kemudian sekarang ni saya dah bagi tahu satu tadi lah. Apa dia? Jama' fakhshawhum fazadahum imana. Tu tuan-tuan kena cari pula. Sebab apa diletakkan perkataan fala takhafuhum wa khafuni. Sepatut wakhshawni. Okey. Seterusnya perkataan apa? Wajal. Wajila. Wajila yajalu. Wajal. Ini banyak dalam Quran. Banyak. Dia lebih kepada makna menunjukkan hati. Makna kecelaruan hati. Contoh dalam Quran, dalam suratul Anfal ada. Innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Ayat kedua. Nampak? Telah gementarlah hati mereka, telah takutlah hati mereka. Lebih kepada hati ni. Wajilat qulubuhum wajila. Lagi ada juga kadang-kadang person seseorang. Contohnya apa? Qalu la tawjal qalu idh dakhalu alaihi faqalu salaman qala inna minkum wajilun. Nampak? Dalam suratul Hijr. Juzuk 14, dua lai 14. Satu lai, dua lai juzuk 14 atas sekali. Okey. Wajilun ni makna apa? Ini kisah Nabi Ibrahim ni. Wa nabbi'uhum an dhaifi Ibrahim. Kamu beritahulah mereka mengenai dengan tetamu Nabi Ibrahim. An dhaifi Ibrahim. Iddakhalu. Tetamu Nabi Ibrahim tu malaikat. Iddakhalu alaihi. Ketika mana tetamu tadi masuk berjumpa Nabi Ibrahim. Faqalu salama. Mereka beri salam. Beri penghormatan. Faqalu salaman. Qala inna minkum wajilun. Nabi Ibrahim kata, kami rasa takut terhadap kamu. Takut. Qalu la tawjal inna nubashiruka bighulamin alim. Malaikat kata, jangan takut, tetamu kata. Kami nak datang beri berita gembira ya. Mengenai kamu akan lahir anak daripada kamu, Nabi Ishaq alaihi salatu wassalam. Wajilun. Okey. Lagi dalam suratul Mu'minun, satu lai dua lai, surah Al-Mu'minun juzuk ke-18 satu lai dua lai semuka. Ayat atas sekali, walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilah. Wa qulubuhum, hati mereka wajilatun. Wajilah, takut. Okey.
Itu beberapa ayat Quran ni mengenai dengan hati. Ini mengenai dengan seseorang lah. Okey. Kemudian apa lagi ya? Wajila yajilu ni selalu datang dalam Quran lebih kepada hati. Okey. Contoh dalam surah akhir juzuk 23 ada. Allahu nazzala ahsanal hadithi kitaban mutasyabihan masaniya taqsha'iru minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum. Tu yakhshaw. Yakhshawna rabbahum itu khasyah. Bukan wajilah. Okey. Akhir juzuk 23 surah Zumar akhir. Okey. Kemudian perkataan khafa nak highlightkan khafa dan juga khasyah ini dia tidak akan datang dengan hati. Lil qalb. Qalb ni mana hati? Tak akan datang. Yang datang hati ni takut wajal. Boleh Itu perkataan seerti yang kita dapat belajar pada hari ini insya-Allah. Perbezaan yang halus tu. Khafa, khasyah tak akan datang ni, dia takut dengan hati. Tapi wajal akan datang dengan hati. Okey. Sekadar itu saja saya serahkan kepada moderator kita insya-Allah. Terima kasih Ustaz Farid di atas perkongsian pengajian. Setakat itu untuk hari ini kita minta maaf lah di atas segala apa saja kekurangan. Apa yang baik semuanya dari Allah. Kita sama-sama terus berusaha untuk berbincang mengenai pengajian bahasa Arab, bahasa Al-Quran. Moga-moga Allah SWT memberkati, merahmati dan meredainya. Kita sudahi dengan tasbih kafarah. Subhanakallah. Asyhadu an la ilaha